Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa alam. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat. Seterusnya sidang penonton yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Al-Kuliah hari ini sangat bertuah kerana kita bersiaran langsung dari pekarangan Masjid Al-Sultan Ismail Petra, Kubang Krian, Kelantan. Dan di belakang saya ketika ini sebahagian daripada warga Kota Baru, warga Kelantan yang bersama-sama yang akan mengikuti perbincangan Al-Kuliah pada hari ini yang berjudul Disiplin Ramadan di dalam masjid sebentar lagi. Dan kita hari ini akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Kamal Hamzah. Tetapi sebelum itu saudara, kita bawakan dulu apakah yang berlaku sebenarnya di Kota Baru, khususnya di Kubang Krian ini, dan apakah yang berlaku di sekitar Masjid Al-Sultan Ismail Putra ketika ini dan hinggalah pada hari Ahad. Untuk itu saya menjemput rakan setugas yang tidak perlu diperkenalkan lagi, yang sinonim dengan TV3 dan juga TV9. Silakan Haji Manon Sulaiman. Apa khabar Tuan Haji? Baik, alhamdulillah. Fasih, apa khabar Haji? Ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Sekali hari ini Haji kita bertemu antara dua TV station ni Haji. Betul. Jadi pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada khususnya penonton TV3. Sebab hari ini kita bersiaran cross ke dalam TV3. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat penting bagi program Raudah. Jadi mungkin kalau boleh saya terangkan sedikit sebanyak apakah di antara pengisian bagi program Raudah ini. Jadi Raudah TV9 merupakan salah satu daripada program komuniti masjid yang kita langsungkan daripada masjid ke masjid, dan Kota Baru merupakan lokasi yang kedua bagi Raudah tahun 2013 ini. Dan alhamdulillah pada saat ini kita mengalu-alukan kehadiran Al-Kuliah di sini dan bersama dengan ahli panel yang telah pun Fasih nyatakan tadi. Dan bermula pada malam ini selepas Al-Kuliah nanti kita ingin jemput warga di sekitar Kota Baru dan Kelantan untuk sama-sama menyaksikan rakaman rancangan halakah akan berlangsung insya-Allah selepas maghrib nanti bersama dengan Ustaz Hanafi Abdul Malik dengan topik yang dinamakan sebagai Ibumu, Ibumu dan Ibumu. Baik, Tuan Haji, kita tengok di pekarangan kita sekarang ni ramai pengunjung dan saya dipahamkan TV9 telah berkampung di sini sejak daripada semalam. Betul. Jadi sebenarnya bagaimana sambutan di sini Tuan Haji? Alhamdulillah, melihat kepada sambutan daripada warga di Kelantan Kota Baru ini, saya rasa syukur kepada Allah di atas kehadiran yang ramai ini, dan saya percaya hari ini merupakan hari Jumaat, tapi sebenarnya event akan berlangsung pada esok hari. Melihat kepada sambutan warga Kota Baru, saya rasa ini merupakan satu warm up yang cukup baik untuk kita memulakan kita punya program kita sebenar esok. Ya, satu permulaan yang baik untuk kita menyambut Ramadan dan khususnya penonton Al-Kuliah pada petang ini. Kalau ada saudara mara yang tinggal di Kota Baru, boleh war-warkan tentang program Ar-Raudah. Dan kita sebenarnya bukan hari ini saja Haji, besok betul. Apa lagi program untuk pengisian di sini? Besok sih insya-Allah pada awal pagi selepas solat subuh jam 7 hingga 8 kita adakan secara langsung program Tanyalah Ustaz bersama ahli panel Ustaz Syarhan Syafi'i, dan pada pukul 8 hingga 10 pagi secara langsung Nasi Lemak Kopi O juga akan mengambil alih selama 2 jam, dan kemudian 11 hingga 12 tengah hari rakaman program Tanyalah Ustaz bersama dengan Profesor Dr. Muhayyad Muhammad. Jangan lepaskan peluang di Dewan Solat. Jam 2 hingga 3 petang rakaman rancangan Tanyalah Ustaz sekali lagi bersama Ustaz Ahmad Syukri Yusof, dan yang terakhir pukul 5 hingga 5.30 petang rakaman program Adik Tanya Ustaz bersama Ustaz Safwan Syafiq. Oh, begitu banyak sekali pengisian untuk kerohanian sebagai persediaan kita untuk berlapar dahaga dan berjihad hawa nafsu selama sebulan. Dan insya-Allah Ramadan akan menjelma insya-Allah minggu hadapan jika kita dipandangkan umur je ya. Betul, untuk bersama. Tapi dalam pengisian program Ar-Raudah ini katanya ada juga program-program untuk remaja. Macam mana? Betul. Kita tak lupakan pada pagi tadi sebenarnya berlangsung program kita namakan sebagai program Bas Amal, di mana anak-anak muda di ahli karyah di sekitar Masjid Ismail Putra ini telah pun dibawa untuk mengunjungi
rumah orang-orang tua dan juga kita melakukan CSR, iaitu membawa anak-anak muda ini mengenali tokoh Tok Kenali, dan kita bersihkan juga makam ulama yang terbilang itu di Kota Baru. Jadi ini saya rasa salah satu usaha mendekatkan diri anak-anak muda dengan program yang sebegini indah, sebegini kuat maknanya. Ya. Dengan penuh keberkatan Haji, kenapa agaknya Masjid Al-Sultan Ismail Petra Kubang Krian terpilih untuk lokasi Raudah kali ini? Oh, alhamdulillah, masjid yang telah pun dibina pada tahun 1991 ini merupakan satu masjid yang sangat menepati konsep Raudah, mempunyai ruang yang cukup luas. Yang penting ahli-ahli karyanya cukup mesra, dan juga yang paling penting adalah sambutan daripada penduduk di sini sebenarnya. Dan saya difahamkan bagi masyarakat di sekitar Kota Baru ini, masjid ini merupakan mercu tanda, salah satu pada mercu tanda bagi Kelantan dan juga Kota Baru. Ya. Dan di belakang saya ni penonton kuliah, sidang penonton yang di rumah kena ramai abang-abang, kakak-kakak, makcik-makcik kita dan adik-adik yang nak akan mengikuti siaran kita secara langsung sebentar lagi. Tetapi sebelum itu kita mungkin boleh beramah mesra dengan orang kuat Masjid Sultan Ismail Putra sendiri. Kita persilakan yang berbahagia Haji Ramli Muhammad. Haji pun boleh ada kat sini je. Baik, Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana ni Haji sendiri penglibatan Tuan Haji sebagai jawatan apakah yang Haji pegang di masjid? Sebelum saya berrespon kepada soalan Tuan juruacara TV9 hari ini, terlebih dahulu saya bagi pihak Masjid Al-Sultan Ismail Petra Kubang Krian, Kota Baru, Kelantan, merasa bersyukur, kami merasa bertuah kerana telah terpilih menjadi tuan rumah kepada program Raudah di Hatiku oleh TV9 dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi kami sekali lagi rasa bertuah dan ucapkan ribuan terima kasih kepada TV9, terutamanya saluran di Hatiku. Jadi berpandukan soalan daripada Tuan tadi, saya sebenarnya merupakan salah seorang ahli jawatan kuasa kerja Imarah dan Kebajikan Masjid Sultan Ismail Petra Kubang Krian. Jadi kalau sebagai seorang ahli jawatan kuasa kerja, sudah tentu Haji menyiapkan ataupun sudah ada perancangan aktiviti masjid sepanjang bulan Ramadan, khususnya untuk warga Kota Baru ni. Boleh Haji ceritakan sikit? Syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya telah memberi kudrat kepada kami, bukan saya seorang. Jadi kami dengan penuh kerjasama para AJK telah pun merancang saban tahun bagi memeriahkan lagi sambutan Ramadan Al-Mubarak ini. Seperti biasalah, kami telah pun merancang pelbagai aktiviti yang akan dijalankan oleh masjid kita ini, seperti majlis berbuka puasa yang kami adakan setiap hari kepada lebih kurang 200 orang peserta. Bahkan kami telah akan mengadakan pelbagai aktiviti yang boleh mengimarahkan lagi bulan Ramadan. Saya difahamkan sepanjang masjid ini telah ditubuhkan, ketika solat tarawih dijemput imam khas yang hafiz. Jadi bagaimana perancangan tahun ni? Memanglah betul apa yang diperkatakan itu. Pada tahun ini juga kita juga merancang untuk menjemput imam tarawih yang boleh mengimarahkan lagi, yang boleh menyenangkan, yang boleh mengkhusyukkan sembahyang tarawih perjemaah kita, dan juga kerjasama dengan bantuan imam kita lah khususnya. Jadi terima kasih banyak Haji. Semoga maklumat yang diwar-warkan tadi itu membantu sikit banyak kepada kita punya ahli karya atau warga Kota Baru ini untuk hadir dan mengikuti program di masjid ini. Kabarnya ada pengunjung yang akan kita temu ramah ya. Okey, terima kasih banyak Haji. Kita akan jumpa lagi insya-Allah. Okey. Kita jemput seorang lagi pengunjung atau warga karya masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar lagi?
Boleh Haji terangkan namanya? Saya nama Wan Arifin bin Sulaiman. Memang tinggal di warga kota ni, di Kota Baru. Sekitar ni. Haji rapat sikit. Ni satu Malaysia tengok ni Ji. Dia tak dengar suara Haji nanti. Jadi lahir di Kota Baru je. Lahir di Besut Terengganu. Oh, tapi tu dia. menetap di sini. Alhamdulillah. Tu orang Besut boleh tengok sekarang ni Ji. Jadi apa pandangan tu Haji dengan program Ar-Raudah yang diadakan di masjid? Saya tengok program ini sangat meriah. Meriah dan kita berterima kasih lah kepada TV9 kerana membuat program di sini. Ya, Alhamdulillah. So Haji rasa adakah program seperti ini gabungan antara pihak masjid dan pihak TV sepatutnya kerap diadakan? Kalau ikut pandangan saya, setiap tahun lagi bagus lah. Gitu Ji. Setiap tahun tu Ji Okey Ji. Walaupun lahir di Besut, tapi saya percaya Haji berpuasa sebulan di Kota Baru. Betul. Jadi bagaimana suasana tu Haji? Adakah suasana berpuasa di Serambi Mekah ni seperti mana di Mekah Al-Mukarramah? Lebih kurang dah. Oh, lebih kurang tu Ji. Lebih kurang. Pasalnya kita menggunakan imam yang tahfiz. Lepas tu kita ada majlis berpuasa, berbuka puasa. Itulah macam tu. Kita ada lepas pada sembahyang tarawih kita ada tadarus macam tu. Alhamdulillah. Itu begitu seronok kita dengar je. Bagaimana pula dengan kalau puasa ni Ji, tak sebut pasal makanan-makanan dia tak sah je ya. Tentang makanan istimewa yang biasa dijual ketika berbuka puasa. Bermacam-macam lah. Macam akok, tai itik, bunga tanjung, bubur lambuk pun ada. Bubur lambuk pun ada. Alhamdulillah. Bubur lambuk Serambi Mekah je ya. Baik. Terima kasih banyak Haji kerana sudi bersama dengan kami dan sama-sama. Jangan lupa ikuti Akulah secara langsung selepas ni. Ya, terima kasih. Baik Haji. Terima kasih. Mungkin ada apa lagi yang Haji nak utarakan sebelum kita berehat sebentar dan akan bersama dengan tetamu kita dalam Al-Kuliah. Okey, terima kasih saya kepada warga sekitar Kota Baru dan juga Negeri Kelantan. Jangan lepaskan peluang sebenarnya untuk hadir ke program Raudah ini kerana ini merupakan satu peluang untuk kita saling melihat dan mendekatkan hubungan silaturahim, dan selain itu juga ini juga merupakan satu peluang yang paling baik untuk kami di televisyen, khususnya di TV9 untuk bertemu dengan saudara-saudara yang selama ini memberikan sokongan padu kepada rancangan-rancangan agama terbitan TV9. Jadi memang kita nak bertemu muka kata orang, insya-Allah. Insya-Allah. Dan kita akan bertemu kembali dalam Al-Kuliah secara langsung dengan topik Disiplin Ramadan bersama Ustaz Mustafa Kamal selepas kita berehat seketika. Silakan. Alhamdulillah, kembali bersama dengan saya dalam Al-Kuliah secara langsung dari Masjid Al-Sultan Ismail Petra, Kubang Krian, Kelantan. Program ini dibawa khas bersama dengan kerjasama Majlis Agama Islam Kelantan, khususnya program Al-Raudah yang akan berlangsung daripada hari Jumaat hingga hari Sabtu. Baiklah, beginilah keadaan suasana di dalam Masjid Sultan Ismail Petra ini. Begitu meriah sekali, begitu luas dan begitu ramai sekali pengunjungnya, daripada ibu-ibu, bapa-bapa dan abang-abang yang mengimarahkan masjid kita pada petang ini. Dan bersama dengan saya, tetamu untuk ceramah ataupun kuliah pada petang ini lah yang berbahagia, Ustaz Mustafa Kamal Hamzah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz sebenarnya dikatakan datang daripada Terengganu ya. Begitulah hakikatnya. Kita ni apabila sudah satu syahadah, saudara segi agama, saya daripada Kuala Lumpur, Ustaz daripada Terengganu, dan kita bertemu di Masjid Al-Sultan Ismail Putra di Kubang Krian, Kelantan. Alhamdulillah, insya-Allah. Baiklah Ustaz, insya-Allah kita akan menyambut kehadiran Ramadan pada minggu hadapan. Syaban semakin meninggalkan kita, Ramadan sekian hampir. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umur kita dipanjangkan untuk merebut keberkatan. Di mana bulan yang dikatakan pada awalnya adalah bulan rahmat, untuk rahmat, dan pertengahannya untuk keampunan, dan pada penghujungnya untuk pelepasan daripada api neraka. Jadi sebagai permulaan Ustaz agaknya bulan Ramadan ni kita nak sambut dengan kegembiraan ke, kesedihan ke, atau bagaimana Ustaz?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puja dan puji, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sidang jamaah di Masjid Ismail Federal Kelantan, dan yang saya hormati pengurusi majlis dan Ustaz Fosil dan kepada sidang pendengar sekalian dan juga sidang penonton sekalian. InsyaAllah kita nak menyambut bulan Ramadan ini, kita patutnya rasa gembira. Kerana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang ingin beribadat kepada Allah, yang mana di dalamnya ada pengampunan daripada Allah. Yang hebatnya lagi adalah kebebasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya menyeru kepada diri saya dan kepada jemaah dan juga kepada sidang penonton di rumah, kita kena tanam azam bersungguh-sungguh di bulan ini, di bulan Ramadan tahun ini, kita kena bersungguh-sungguh meningkatkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita kena tanamkan rasa gembira kerana kita diberi peluang, insya-Allah diberi peluang untuk melakukan amal ibadat kepada Allah yang sebagaimana dikatakan tadi bahawa awwaluhu rahmat, awalnya rahmat daripada Allah, wa awsatuhu maghfirah, pertengahan itu pengampunan daripada Allah, dan wa akhiruhu idkum minan nar, dan akhirnya lah kebebasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita rasa sedih pula bulan Ramadan tak boleh makan, tak boleh minum. Sedangkan Allah Ta'ala beri bulan Ramadan bulan kekuatan kita untuk melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Sehingga kan kalau ditanya oleh orang-orang saleh, kalau ditanya oleh ulama-ulama, bulan apakah bulan yang paling kamu gembira? Maka mereka akan menjawab pastinya bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tuan pengurusi kita melakukan amal ibadat di bulan Ramadan ini tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan Allah Ta'ala ada bagi hadiah yang hebat. Di antaranya adanya sembahyang tarawih yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Dan ada Lailatul Qadar. Yang merupakan satu hadiah daripada Allah Ta'ala. Maka kita hendaklah rasa bersungguh-sungguh ingin meningkatkan amal ibadat kepada Allah. Jadi macam mana kita nak rasa meningkatkan amal ibadat kepada Allah? Kita kena berazam. Kalau tahun lepas kita kurang beribadat, maka tahun ini kita berazam mesti bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat kepada Allah di bulan Ramadan. Dan yang kedua, kita kena tahu kelebihan-kelebihan. Jadi dengan kelebihan ini kita jadi semangat nak melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita kena memahami bahawa tahun hadapan belum tentu kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi kita buat ibadat di bulan Ramadan tahun ini mesti bersungguh-sungguh. Habiskan masa kita dengan beribadat kepada Allah Ta'ala, yang mana ia merupakan rahmat yang besar, yang mana dia merupakan satu pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah ketika mana para sahabat bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang pada hari pertama Nabi sembahyang tarawih, kisahnya ada masa nak cerita sikit tuan Pusi. Silakan. Pada awal-awal bulan Ramadan, Nabi sembahyang bersama sahabat. Nabi sembahyang Isyak. Selepas daripada sembahyang Isyak, maka Nabi masuk dalam rumahnya. Sahabat menyangkakan sudah tidak ada lagi sembahyang seperti mana bulan-bulan yang lain. Maka sebahagian sahabat dia balik. Sebahagiannya ada duduk di masjid. Tiba-tiba Rasulullah keluar daripada rumahnya dan ajak sahabat agar sembahyang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sembahyang itu sembahyang lain, sembahyang malam, ataupun hari ini kita kata sembahyang tarawih. Maka sembahyanglah bersama dengan sahabat. Jadi bila tengok sembahyang ni, yang rasa boleh sembahyang dengan Nabi, untung nasib baik tak balik. Kalau balik tak boleh sembahyang dengan Nabi. Malam
esokkan harinya sahabat sudah beritahu bahawa malam tadi kami sempat semayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendengar itu rasa tidak bersama dengan Rasulullah, rasa rugi. Kalau macam itu malam ini nak pergi semayang dengan Nabi. Nak tunggu macam mana sahabat yang lain. Maka malam yang kedua semayang semakin ramai, semayang Isyak, kemudian menunggu sembahyang bersama dengan Nabi. Ada juga yang menyangka bahawa satu malam saja Nabi keluar. Malam ni mungkin tak keluar juga. Tiba-tiba Nabi keluar juga. Bila Nabi keluar, Nabi pun sembahyang bersama dengan sahabat. Malam yang kedua lebih ramai daripada malam yang pertama. Maka gembira sahabat. Kerana semalam terlepas peluang. Tapi hari ini, alhamdulillah, malam ini boleh melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah, sehingga ada satu malam yang semua sudah ramai nak menunggu, tiba-tiba Nabi tak keluar. Sampai subuh besok sahabat tunggu. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, malam tadi saya tunggu Rasulullah, tapi tak keluar-keluar. Apa Rasulullah beritahu? Maksudnya Rasulullah kata bimbang, takut sembahyang itu jadi wajib. Ini rahmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita semua. Maka saya nak relate suasana hari ini. Kalau Tuan Musi, kalau awal Ramadan biasanya penuh orang. Penuh. Kemudian semakin penuh, kemudian semakin kurang. Semakin kurang, akhirnya semakin kurang. Zaman Rasulullah SAW mulanya kurang. Kemudian semakin ramai, akhirnya makin lagi ramai. Jadi di akhir nanti kita ditawarkan dua tawaran. Tawaran yang pertama daripada Allah. Allah Ta'ala tawarkan kepada kita akhirnya itqum minan nar, kebebasan daripada azab api neraka, dan ada malam Lailatul Qadar. Dan dekat luar sana tu ada juga tawaran. Dia panggil diskaun, Tuan Fungsi. Maknanya potongan harga. Potongan harga, kemudian daripada 100 jadi RM80. Daripada 100 jadi RM50. Kita pun mari fikir, siang hari nak pergi, letih. Pergi malam lah. Pergi malam senang sikit, boleh minum air, tak letih sangat. Maka bila kita pergi malam, kita terlepas pula sembahyang tarawih. Maka jangan kita lepaskan peluang. Tahun ini azam. Saya azam diri saya, Musi dan juga jemaah dan juga penonton di rumah kena azam bersungguh-sungguh. Tahun ini mesti kita bersungguh-sungguh melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih banyak. Saya dipahamkan ada soalan dari penonton kita. Mungkin silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf, berasal dari Kota Baru. Saya ada soalan, Ustaz. Soalannya berbunyi begini. Mengapa ada perkara-perkara makruh ketika berpuasa seperti bersugi selepas gelincir matahari, sedangkan Islam menuntut amalan menjaga kesihatan sepanjang masa? Harap dapat penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz, jelas soalannya? Ya, insya-Allah. Silakan Ustaz. Mengenai perkara-perkara makruh. Di sini ditanya mengapa ada perkara makruh. Yang mana perkara makruh itu melibatkan perkara penyucian seperti bersiwak. Jadi bersiwak ini ada satu amalan yang baik. Kerana Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalaulah tidak memberati kepada umatku, nescaya aku akan suruh bersiwak setiap kali sembahyang. Jadi berdasarkan hadis ini, dia suruh kita bersiwak setiap kali sembahyang, bermakna setiap kali kita nak mengambil wuduk. Zuhur, subuh, asar, maghrib, isyak dan kita sentuh. Namun demikian, ada ulama kata makruh. Yakni apabila kita bersugi ataupun bersiwak ataupun bergosok gigi selepas daripada gelincir matahari, yakni selepas daripada zuhur. Kenapa makruh? Sedangkan disuruh kita ini bersugi. Bersugi ini penyucian. Ada ulama mengatakan mengenai kemakruhannya berdasarkan kepada hadis. Nabi SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami sha'imin
asyabu indallah min rihi miski. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih baik daripada bau kasturi. Bau kasturi ini bau yang wangi. Bau yang wangi. Jadi bau yang wangi dibandingkan dengan bau mulut orang yang berpuasa, maka bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Ta'ala itu lebih wangi. Maknanya begini, Allah Ta'ala lebih kasih bau mulut orang yang berpuasa kalau dibandingkan dengan bau tu, bau kasturi. Maka ulama memakruhkan disebabkan kalaulah bersugi maka bau mulut tu hilang. Hilang bau mulut kerana bau mulut itu bau yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persoalannya kenapa dimakruhkan? Kerana dikatakan bahawa kalau orang itu bersugi maka hilanglah bau mulut orang yang berpuasa. Namun demikian ada ulama berpendapat bahawa di antaranya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan bahawa hukumnya sunat, boleh juga. Kerana hadis tadi mengatakan bahawa kalau boleh nak bersiwak setiap kali sembahyang dan lepas tu lepas pada zuhur. Maka ulama boleh mengatakan boleh, itu di antaranya Imam Nawawi. Bahkan yang mengatakan lebih wangi itu di sisi Allah Ta'ala nanti di dalam syurga, insya-Allah. Moga-moga kita semua termasuk penonton di rumah yang berpuasa bersungguh-sungguh boleh masuk dalam syurga insya-Allah. Termasuk pengurusi, tidak dilupakan. Amin, insya-Allah. Jadi dikatakan bahawa kalau masuk dalam syurga itu Allah Ta'ala beri bau wangi. Bau wangi ini sebab apa? Sebab masa duduk atas muka dunia dahulu kamu itu berpuasa. Maka Allah Ta'ala kasih bagi orang yang berpuasa, yang mana bau mulut dia tadi menyebabkan mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah. Semoga kita semua akan menjadi ahli syurga insya-Allah. Kita berehat seketika dan kembali ke Kubang Krian selepas daripada ini. Silakan. Alhamdulillah kembali bersama dalam Al-Kuliah secara langsung dari Masjid Al-Sultan Ismail Putra, Kubang Krian, Kelantan. Dan Ismail Petra, maafkan saya, Masjid Al-Sultan Ismail Petra. Saya sebenarnya kagum dengan kehadiran jemaah pada hari ini Ustaz. Kita biasa bersiaran, orang tak ada. Tapi di Kubang Krian ni ramai sungguh, sampai ibu-ibu dan bapa-bapa ni. Alhamdulillah. Dan kita ada soalan daripada kaum ibu kita katanya. Kalau dah bersedia, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hajah Rokia binti Mat, berasal dari Kubang Krian. Saya inginkan penjelasan dari Ustaz mengenai penggunaan beberapa peralatan bantuan rawatan ketika berpuasa. Contohnya penggunaan inhaler bagi penghidap asma dan juga rawatan pergigian. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini berkenaan dengan penggunaan peralatan yang berkaitan dengan kesihatan dan untuk rawatan. Ini Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sedang jemaah dan juga penonton di rumah, persoalan mengenai penggunaan alat perubatan yang ini memang dibahas oleh ulama. Maka di antaranya yang disebut tadi inhaler. Inhaler bagi orang yang penyakit asma. Maka di sini sebenarnya ada khilaf ulama, ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan hukumnya adalah tidak batal, adalah pendapat daripada beberapa ulama daripada Arab Saudi kebanyakannya, yang mengatakan hukumnya tidak batal, termasuk dengan Dr. Yusuf Qaradawi. Dan yang pendapat yang kedua mengatakan batal. Ini pendapat daripada Syekh Atiyah Saqar, di antaranya lagi Syekh Ali Jemaah Mufti Mesir dan beberapa ulama yang lain. Maka yang manakah pendapat yang lebih kuat antara keduanya? Maka kita mengambil hukum di antara perkara yang membatalkan puasa, di antaranya sesuatu yang masuk di dalam rongga-rongga yang tertentu. Umpama mulut, telinga, hidung,
kubur dan dubur. Lalu dikatakan bahawa apabila seorang itu sakit lelah, asma, maka dia menggunakan inhaler. Maka inhaler ini dia telah memasukkan sesuatu di dalam ruang, di dalam rongga. Di dalam rongga iaitu mulut, yang mana ia ini akan memberi kesan melebihi daripada halqum, akan masuk ke dalam paru-paru. Maka pendapat yang diguna pakai dan kebanyakan daripada ulama mutaakhirin, hukumnya adalah batal. Ini kebanyakan yang diguna pakai, hukumnya adalah batal. Dan orang yang batal itu puasa, sebagaimana maklum kita faham bahawa membatalkan puasa itu berdosa besar. Tetapi hukum bagi orang yang memakai inhaler itu tidak berdosa besar, kerana ia termasuk dalam sesuatu yang musyaqqah. Musyaqqah bagi dia ataupun kemudaratan yang membawa mudarat kepada dirinya. Maka dia pakai itu bukan suka-suka, bukan saja-saja. Maka dikatakan bahawa dia tidak berdosa. Namun kalau dia ada kesempatan, dia sihat, maka dia kena qada. Kalau dia tidak sihat, memang dia tak boleh berpuasa. Memang kena bergantung dengan alat itu. Boleh jadi sakit asmanya yang teruk, maka dia hanya kena membayar fidyah sahaja. Maka ini pendapat yang diguna pakai dan kebanyakan ulama mutaakhirin. Adapun ulama yang satu lagi mengatakan tidak batal itu dikatakan satu pandangan daripada ulama daripada Saudi, di antaranya Utsaimin, Abdul Aziz bin Baz dan sebagainya. Namun demikian, yang sesuai diguna pakai ada pendapat yang kedua, hukum dia batal, kerana dalam perkara ini kita mengguna hukum ihtiyat. Ihtiyat ni dalam bahasa Arab maknanya jaga-jaga. Lebih maknanya kalau katakan kita lebih jaga-jaga. Kalau batal, kita qada balik. Dibimbangi nanti pendapat yang sebenarnya pendapat yang batal, tapi guna tidak batal. Maka lebih selamat kita guna batal, kita qada balik. Qada balik sembahyang. Namun demikian itu khilaf ulama. Maka pendapat yang kebanyakan mengatakan hukumnya adalah batal dan kena mengqadakan kembali puasa tersebut. Tapi tidak berdosa besar. Tidak berdosa besar. Kerana buat bukan dengan sengaja, Ustaz. Bukan sengaja. Satu lagi Tuan Fungsi. Saya ada dengar katanya ada satu inhaler ni yang pakai sedut tu. Katanya sudah ada jenis guna perasa. Main pakai strawberry sedap sikit. Doktor kata nak yang mana tu? Yang strawberry ke lemon? Oh, lemon lah. Lemon. Akhirnya sudah sihat pun masih lagi inhaler lagi bulan Ramadan. Itu dibimbangi. Semput selalu, Ustaz. Ya. Tapi bagaimana pula kalau yang kena injection, Ustaz? Ya, injection. Adapun injection ini adalah yang dicocok tadi tidak terlibat kepada rongga-rongga yang terbuka tadi. Maka sama ada di lengan ke, ataupun di punggung ke, ataupun di tangan dia, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Hanya mengenai kadang-kadang kita ada cabut gigi. Bila kita cabut gigi tu dia ada injection dekat gigi tadi, dekat gusi tadi. Maka mengikut fatwa daripada ulama mengatakan bahawa hukumnya tidak batal, kecuali yang membawa kepada batal itu apabila keluar darah kesan daripada cocokan tadi ataupun injekan suntikan tadi menyebabkan dia tertelan darah tadi. Kerana sesungguhnya sesuatu yang masuk dalam mulut ini selagi mana tidak melepasi halqum, maka hukumnya tidak batal. Maka menjadi batal, kesimpulannya kita cabut gigi menjadi batal seandainya apabila darah tadi kita jadi tertelan. Adapun tidak tertelan dapat menjaganya, maka hukumnya tidak batal. Wallahu alam. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bagi penonton kita di rumah yang baru mengikuti atau baru membuka peti TV anda,
Al-Kuliah pada petang ini bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Sultan Ismail Petra, Kubang Krian, Kelantan, dan kami bersama-sama dengan ahli karya dan para jemaah dari sekitar Kota Baru di masjid ini, dan tetamu kita adalah yang berbahagia Ustaz Mustafa Kamal Hamzah membicarakan tentang disiplin Ramadan. Jadi bila sebut tentang disiplin ni, orang suka sebut Ramadan adalah madrasah untuk mendidik fizikal dan juga spiritual, roh zahir dan batin kita. Jadi bila sebut madrasah ke sekolah ke, tentu ada disiplinnya Ustaz ya. Jadi bagaimana agaknya disiplin sebenar dalam bulan puasa ni? Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Pengurusi tadi, mengatakan bahawa puasa ini merupakan satu madrasah. Kalau orang ada madrasah, ada sekolah, mesti ada peraturan-peraturannya. Maka bila kita berpuasa, mesti ada peraturan-peraturan puasa. Maka secara umumnya saya meletakkan dua peraturan. Yang pertama dikatakan peraturan dari segi fizikal. Yang kedua peraturan dari segi rohani. Apabila kita berpuasa dari segi fizikal, kita berpuasa, kita kena menahan diri. Yakni dari segi mulut kita kena jaga. Jangan kita bercakap perkara yang boleh membawa kepada dosa. Bahkan kalau boleh kita banyakkan baca Quran, berzikir dan seumpamanya. Dan begitu juga mata, jangan kita ini melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dengan telinga mendengar lagu-lagu yang diharamkan, dan begitu juga tangan dengan kaki. Ini kena jaga. Kerana kalau kita ini berpuasa tapi kita tak jaga, tidak jaga, lidah kita tak jaga ni, maka puasa kita nanti tidak ada manfaat apa-apa. Kata ulama, orang yang berpuasa tapi dia tak jaga anggota dia, maka puasanya hukumnya sah. Kerana dia tak termasuk perkara batal puasa. Tetapi ulama mengatakan puasanya tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Maka dia dapat lapar dan dahaga saja-saja. Maka ini disiplinnya. Bukan kita kata kita jaga lidah, kita jadi diam saja, tidak. Jaga lidah, jaga mata, kejam mata, diam saja, akhirnya tidur. Kenapa tak bercakap? Sebab jaga lidah. Kenapa kejam mata? Sebab tak nak tengok. Telinga pun diam, tidur. Tidur kita tak beribadat. Maka rugi kita. Sedangkan bulan Ramadan ni bulan ibadat. Maka jaga lidah. Jaga lidah bukan diam. Kadang-kadang kita diam je, tapi hati kita macam-macam. Maka jaga lidah ini dengan arti kata lidah kita ini banyakkan baca Quran. Banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir. Cakap yang baik-baik. Maknanya. Jadi jangan kita cakap sia-sia. Kemudian begitu juga kita dengan telinga, kaki dan sebagainya, pergi tempat yang baik. Tangan ini kita tolong orang. Infak bagi tolong orang susah. Kita infak pada jalan Allah Ta'ala. Ini dia panggil disiplin dari segi fizikal. Yang zahir. Yang satu lagi rohani. Yang rohani ini kita kena jaga. Okey, tadi saya kata kena baca Quran banyak-banyak. Tapi bila kita baca Quran banyak-banyak, hati kita, aku rasa aku paling banyak baca Quran. Maknanya baca banyak, paling banyak. Maka kita tak jaga hati kita. Maka dikatakan hati ini kita kena jaga. Jaga hati kita ini dengan arti kata, kalau biasa kita faham, jangan ada riak, hasad, dengki, ujub, takabur, sombong dan sebagainya. Tapi nak jaga macam mana ujub, takabur, sombong ini? Maka hati kita ini kalau boleh banyak tafakur. Bulan Ramadan ni kita fikir. Baik, kita lapar. Tak tahu ada orang puasa kenyang, tak tahu. Tapi biasanya lapar. Bila kita lapar, hati kita fikir, macam mana orang susah? Macam mana orang susah? Kemudian kita fikir lagi, bulan Ramadan ni kita buat ibadat Tuhan bagi, Alhamdulillah. Tapi bulan sebelum mandi banyak mungguh kita buat dosa. Maka kita fikir tentang dosa yang telah kita lakukan. Kemudian kita fikir amal kita sedikit. Maka hati ini sentiasa fikir kepada ke arah kebaikan. Maka adab hati kita ni, dari segi disiplin hati kita ni kena sibuk dengan Allah Ta'ala. Dan sibukkan hati kita dalam keadaan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedikit masa lagi, disiplin kita kalau boleh banyak ikut sunnah Nabi. Bersahur, makan buah kurma, kena ada juga. Kemudian buka puasa dengan makan buah kurma. Makan buah kurma, minum air. Lepas tu sembahyang.
semayang awal-awal waktu. Kemudian malam itu ingat jangan lupa, kalau boleh lebih ramai pada ini bulan Ramadan. Siapa penuh, sampai penuh kita semayang. Yang pertama penuh, kalau 20 rakaat, kau boleh penuh masjid. Semayang berjemaah, sembahyang tarawih. Tapi jangan sembahyang tarawih saja, isyak tak sembahyang. Jadi kena sembahyang isyak, sembahyang tarawih dengan arti kata kita jaga. Itu disiplin kita supaya kita tengok agar bila kita keluar saja bulan Ramadan, kita semakin kuat beribadat. Kuat beribadat. Dan kita ini bila kita berpuasa, kita tahan nafsu kita. Sebab biasa kita makan banyak. Saya makan banyak lah, tapi tak gemuk-gemuk. Jadi nak beritahu, kita makan banyak. Bila kita makan banyak, ibadat kita lemah. Tapi bulan Ramadan, bila kita tahan makan, jadi ibadat kita kuat. Kenapa? Kerana orang yang menahan nafsu, iman dia kuat. Orang yang mengikut nafsu, imannya lemah. Tapi bila kita nak berbuka puasa, macam-macam ada. Macam-macam ada, itulah yang menyebabkan kita makan banyak-banyak. Orang lain angkat takbir, kita pensan. Kerana makan banyak-banyak sangat. Orang makan 1 pinggan, dia makan 3 pinggan. Air 3 gelas. Akhir sekali, orang lain angkat takbir, dia pun terbaring. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah, dan kita akan kembali ke Kuala Lumpur, dan selepas kita berehat seketika, kita akan bersama kembali dengan para jemaah dan ahli karya di Masjid Al-Sultan Ismail Petra, Kubang Krian. Silakan. Masjid Sultan Ismail Petra, Kubang Krian, Kota Baru, Kelantan. Alhamdulillah kita dapat bersama dengan ahli karya masjid di Kota Baru ini dan juga yang berbahagia Ustaz Mustafa Kamal. Banyak keistimewaan, keberkatan dan keunikan di masjid ini Ustaz yang kita perhatikan. Selain daripada sambutan yang begitu meriah, saya perhatikan masjid ni ada satu kipas yang besar, 2 kipas besar. Setakat saya pergi masjid tak jumpa kipas besar macam ni Ustaz. Ada di sini sahaja. Jadi alhamdulillah. Dan kita nak teruskan kita punya perbincangan tentang disiplin Ramadan ni Ustaz. Ustaz tadi pada awalnya ada sebut tentang potongan harga, tawaran harga, barang murah, kuih murih, pakaian dan sebagainya. Itulah dugaan zaman kita Ustaz. Jadi bagaimana sebenarnya disiplin dan keadaan suasana para Rasul sebelum Nabi Muhammad dan juga ketika Nabi Muhammad, macam mana mereka menunaikan ibadah puasa ni? Silakan Ustaz. Mengenai puasa Rasul-Rasul Nabi-Nabi terdahulu, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka di sini pada ayat ini kita dapat faham Allah Ta'ala fardukan kepada baginda Rasulullah SAW dan umat-umat yang terdahulu. Yakni umat-umat yang terdahulu, ini termasuk Nabi Adam AS sampai kepada Nabi kita Muhammad. Maka Nabi Adam AS ketika mana Allah Ta'ala turunkan dia daripada syurga turun di atas muka bumi, Nabi Adam bertaubat dan Nabi Adam berpuasa 3 hari. Maka puasa 3 hari itu dipanggil hari putih. 13, 14, 15. Maka itu di antara puasa Nabi Adam. Adapun Nabi Nuh begitu juga puasa 3 hari mengikut Nabi Adam AS. Nabi Daud, puasa Nabi Daud, puasa yang selang 1 hari. Nabi Musa berpuasa selama 40 hari. Nabi Isa berpuasa sampai 50 hari. Maka demikianlah sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sedikit mengenai peristiwa Rasulullah berpuasa. Ketika mana Nabi SAW sampai ke kota Madinah, Nabi telah berjumpa dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah dan Nabi telah melihat orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram ataupun dipanggil hari Ashura. Maka Nabi bertanya kepada mereka, kenapa orang Yahudi ini berpuasa pada 10 Muharram ini? Maka mereka menyangkakan ataupun mengatakan bahawa mereka berpuasa pada 10 Muharram itu adalah disebabkan mereka itu bersyukur Nabi Musa AS yang terselamat daripada cengkaman Firaun
yang mana Firaun ditenggelamkan dalam laut. Maka pada hari itu diselamatkan Nabi Musa. Maka bersyukur dengan Nabi Musa itu diselamatkan, maka dia berpuasa pada 10 Muharram ataupun hari Ashura. Nabi beritahu kepada orang Yahudi, kami ni orang Islam yang patut lebih lagi. Yang patut lebih lagi mengutamakan dengan arti kata menyambut mengenai kebebasan, keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Muhammad SAW berpuasa pada 10 Muharram ataupun Ashura. Tapi puasa itu tidak diwajibkan lagi. Dan Nabi juga menyuruh agar berpuasa tambah bagi sama sikit dengan orang Yahudi, maka disuruh 9, 10 supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Maka puasa ini tidak diwajibkan lagi sehingga diturunkan ayat tadi yang saya baca tadi menunjukkan 1 bulan kena berpuasa. Tuan pengusi, masa Nabi berpuasa dahulu, awal-awal ayat ini, Nabi berpuasa, awalnya bermula pada waktu Isyak sampai maghrib keesokan. Bukan macam kita ni, kita subuh, terbit fajar sampai ke tenggelam matahari. Maknanya lepas Isyak dan sampai maghrib keesokan. Dan dengan syarat, antara maghrib dengan Isyak yang boleh berbuka, dia tak boleh tidur. Kalau waktu maghrib dia tidur, dia bangun, Isyak tak masuk lagi, tak boleh makan. Itu syarat dia dahulu. Ini puasa awal-awal lagi Nabi dengan para sahabat. Maka sahabat berpuasa. Antara maghrib Isyak saja boleh berbuka. Jadi dikisahkan bahawa ada seorang sahabat, dia ni bekerja kuat. Di bulan Ramadan ini dia berpuasa, dia kerja kuat. Jadi bila bekerja kuat untuk tanggung anak isterinya, lalu bila nak akhir-akhir berbuka puasa, dia keletihan. Letih, dia pun balik, dia rehat. Dia tanya isteri dia, ada makanan tak? Isteri dia kata, nanti saya sediakan. Kalau zaman kita pengusi, nanti sekejap hamba pergi pasar bazar Ramadan. Nak cakap Kelantan tak pandai. Jadi nak beritahu, pergi bazar Ramadan. Gambarannya begitulah. Jadi isteri kepada sahabat Nabi ini dia sediakan makanan. Bila dia sediakan makanan, tengah-tengah dia sedia makanan, tengok suami dia tidur. Bila masuk waktu maghrib, suami dia tidur. Lalu dia kejutkan suami dia, dia pun kata, hamba ni buat juga makanan ke dema. Tiba-tiba dema pergi tidur. Maka tak boleh berbukalah puasa. Maka isteri dia buka puasa sahaja. Bermakna dia telah panjang berpuasa tu. Maka sebanyak Isyak sambung dia berpuasa. Jadi dia telah berpuasa 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Dalam keadaan kerja kuat. Maka dia kerja kuat. Sahabat Nabi kerja kuat, malam buat ibadat. Kita kerja kuat, malam pun kuat juga, pergi shopping kuat. Jadi sahabat Nabi ini, esokkan dah 2 hari. Dia bekerja, akhirnya dia jatuh pengsan. Bila jatuh pengsan, Nabi pergi tengok sahabat Nabi ni, Nabi tanyalah isteri dia, takut-takut sakit. Kalau sakit, pakai inhaler. Makan obat, maknanya takut-takut sakit. Lalu Nabi tanya isteri dia. Isteri dia kata tak ada sakit apa-apa. Tengok molek nak kata batuk, tak ada batuk. Tak ada apa-apa. Isteri dia cerita bahawa semalam, kalau orang belah sana semalam, ni kemarin. Kemarin tu maknanya suami saya tak sempat. Tak edang nak makan. Tak sempat nak makan. Sebab dia tidur. Jadi oleh kerana itu, dia ini telah berpuasa 2 hari campur hari ni. Maka dengan sebab itulah suami saya jatuh pengsan boleh jadi. Maka suami Nabi SAW faham. Oh, sahabat Nabi ni dia ni puasa sampai 2 hari. Sampai 2 hari dia. Jadi nak buat macam mana? Allah Ta'ala yang tetapkan. Maka selang beberapa lama turun ayat. Kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khayti aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sehingga nyata bagi kamu benang putih kepada nyata bagi kamu benang hitam. Bila Nabi baca ni, tengok-tengok ada kena-mengena dengan benang putih, benang hitam. Maka ada sahabat Nabi yang tak faham, dia ambil benang putih, dia tunggu bila nak jadi hitam.
Jadi kalau dia berpuasa 10 tahun tak hitam-hitam lagi. Bila nak buka puasa? Kecuali dia cap warna hitam. Maka dalam keadaan macam tu Nabi kata maksud dia benang putih itu terbit fajar, benang hitam itu adalah tenggelam matahari. Terbit fajar, benang putih kan cerah. Kemudian bila tenggelam matahari kan gelap, itu putih jadi hitam. Itu di antara puasa Rasul. Kemudian sampai hari ini kita berpuasa seumpama macam tu. Wallahu alam. Baiklah Ustaz, sungguhnya perbincangan di sini begitu menarik dan keberkatan yang kita dapat rasai dengan nikmat kipas besar sejuk sentiasa sejam ni Ustaz ya. Tapi masa mencemburui kita biasalah tu Ustaz. Benda yang baik ni dia cepat je habis ya. Jadi kita terpaksa menyerahkan kembali kepada Seri Pentas, tapi sebelum itu terima kasih banyak-banyak kepada yang bahagia Ustaz Mustafa Kamal Hamzah kerana sanggup sudi datang ke sini daripada Terengganu walaupun tidak sihat. Dan seterusnya kepada sidang hadirin pada hari ini, terima kasih banyak, syukran jazilan, dan juga kepada Ahli Jawatankuasa Masjid Sultan Ismail Putra Kubang Krian Kelantan dan Majlis Agama Islam Kelantan kerana memberi peluang Al-Kuliah bersiaran secara langsung dari sini. Dan sehingga kita bertemu kembali, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.